telinga apa? Telinga apa? Wah, Di balik ni saja. dia juga kalau nak dia orang pegang. Kalau saya mati boleh tunjuk video. Boleh lah tengok sini. Boleh. Malam buat terima. Oh. Curang musim ni lah. Dah makan kamera. Sana ya. Yang ini pun kita terpaksa ikut Sepi lah. bangunan punya. Tuan-tuan dan puan-puan untuk mencari nama. Oh, nama siap. Kita sambil cepat berkenalan ya, sebab tempoh masa kita bersama ni sekejap saja. Sebab itu diletakkan nama. Silakan tuan-tuan dan puan-puan. Silakan. Sekali lagi selamat datang diucapkan dan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kerana telah memilih daerah Ranau untuk dilawati. Sekali lagi selamat datang dan terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Hadirin dan hadirat sekalian, daerah Ranau Indah Sentosa, JPN Kedah, apa kabarnya? Dengan tiada berlengah masa, kita mulakan bacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, pada pagi yang penuh makna ini kami berhimpun Mengalu-alukan kehadiran rombongan daripada Jabatan Pendidikan Negeri Kedah yang mana diketuai sendiri oleh ya, pengarah Tuan Haji Ruzaini dan semua kepimpinan tertinggi. Ya, kami amat bangga. Ya. Dan sesungguhnya walaupun kami yang dilawati, tetapi kami amat yakin daripada perkongsian ini banyak ide-ide ataupun input yang kami perolehi untuk kami bawa PPD Ranau ini maju ke hadapan lebih baik dari tahun lalu. Tuan-tuan dan puan-puan, Negeri Kedah yang seramai 28 orang pada pagi ini, barisan-barisan timbalan-timbalan PPD Ranau, daerah Ranau, pegawai kanan PPD Ranau, dan tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, dengan nikmat yang kita dapat pada pagi ini, kami Jabatan Pendidikan
Merah sungguh si buah ceri, sungguh cantik berseri-seri. Terima kasih ucapan diberi kerana sudi menyambut kami. Terima kasih. Pertemuan kami dengan JPN Sabah kemarin membawa satu kejayaan yang besar yang boleh kami bawa balik ke negeri Kedah. Sebab Kedah dan Sabah sama-sama berjuang untuk meningkatkan pencapaian dari pelbagai sudut yang kami perjuangkan. Antaranya ialah untuk meningkatkan pencapaian kemajuan murid intelektual anak-anak kita. Dalam pencapaian SPM negeri Kedah, walaupun meningkat sikit dan ranking tinggi sikit daripada Sabah, tetapi perjuangan Sabah dan negeri Kedah memang matlamat yang sama. Itu sebab pada tahun 2013 Kedah dan Sabah dipilih untuk rintis program transformasi daerah. Puan, saya melihat apabila saya menjadi ketua jabatan di sekolah, halangan utama bagi saya ialah bagaimana kita menerjemahkan visi misi ataupun apa yang dihasratkan dalam pemikiran kita untuk membawa organisasi itu seiring sama dengan kita, sama laju dengan kita, tahu apa kehendak kita untuk mencapai KPI atau visi misi KPM, GPM dan sebagainya. Sebab itu jadi slogan saya di Singkiluhan, berani bersaing. Jadi kemana saja berani bersaing, dan kita ulas itu, ya. Kemudian saya ke SMK Mat Saleh, slogan kita kasih ringkas lagi, abulih takauba. Jadi orang tanya apa itu abulih takauba? Dia dulu kan bila Malaysia menang Piala Thomas 1992, Malaysia boleh, yakin boleh dan sebagainya. Abulih takauba maksudnya kita boleh. Abulih ini boleh. Takau kita. Ba itu macam kalau di Sabah ini dia ujung-ujung dia ada bah ini. Kalau di Kedah ada no sih. Kan? Lebih kurang ini pada November 2019 jabatan sudah setahun Datuk Dr. Misrin jadi pengarah. Dia jadi pengarah bulan 12 2018. Dia guna yang Sabah Hibat. Jadi dia ulas Sabah Hibat apa itu? Daripada kepelbagaian rencamnya di Sabah Hibat. Jadi kita bawa di Ranau pun boleh. Ranau Hibat. Sebab di Ranau ini pun rencam juga. Ya. Daripada 82 buah sekolah, 18 adalah 5 P2, 13 P3. Jadi kedua, tahun ini pasti lebih baik. Saya melihat apabila kita main angka ataupun nomor satu saja. Pengalaman saya bila jadi sekolah di PPD ataupun di sekolah, ada rakan-rakan juara nomor satu. Tapi bila kita pergi ke pertandingan tidak juga. Jadi susah mau balik. Saya susah mau bawa itu, bukan juara. Tapi slogan kita juara. Jadi saya pakailah tahun ini pasti lebih baik. Dan tim wakili mari kerja bersama. Jadi kenapa di sini pada saya komunikasi berkesan dan juga teamwork adalah kekuatan kita. Ya. Jadi inilah yang kita bawa. Dan ini saya bawa tim pemikir ini untuk merungkai ini yang mari kerja bersama. Dan sudah itu kita buat begini dan berdasarkan kepada slogan yang mana apa itu tim, apa itu teamwork. Together everyone achieves more. Kalau bersatu kita boleh menghasilkan yang lebih baik. Jadi itulah tahun ini pasti lebih baik. Dengan 7 prinsip. Nah, ini dirungkai, ya. Dan dari sektor ke sektor mereka berbingkil PLC lah. Akhirnya dibentangkan dan inilah yang telah kami putuskan dan kami lancarkan slogan ini dalam perhimpunan bulanan. Nah, kita lancarkan ini. Sebab itu ada juga majelis pelancaran di situ.
semua staf di PPD, kemudian semua pengetua guru besar ada bersama. Oke? Nah, teruskan. Semua dengan kekuatan, kegarangan, ketekunan masing-masing kita perlu harmonikan. Jadi ini yang saya kata dalam teamwork. Dan orang tahu kalau dalam surat pengurusan tertinggi PPD di kalangan Timbalan ini pun saya suka, sebab ada di kalangan mereka ini menekan sedikit dengan ketegasan. Ada yang agak oke, mana-mana saja, dan ada yang pemikir yang bersumbangan yang baik. Jadi PPD amat senang bekerja. Itu kekuatan kita di sini lah. Oke, jadi kita harmonikan kekuatan kelemahan mereka. Yang kedua, the wisdom of Gies juga ada kan dia punya apa? Oh tidak tahu. Oke, ini angsa nih, dia ada cerita lagi baik. Dalam satu tim ini dia mesti ada satu leader. Nah, kenapa? Bila kita tengok kalau ada kumpulan burung terutama sekali ini angsa laut ini, dia ada apa itu ketua dia. Ketua, dan kenapa dia bentuk B ini? Dia boleh melindungi kekuatan. Nah, dia ada cerita lain lah, tapi kita bawa ini, kita rungkaikan ini bahwa inilah yang ada di PPD, sumber manusia yang ada di PPD. Dan sekiranya ada yang agak lemah, kita bimbing. Nah, sebab itu ada yang di tengah-tengah itu ada dua dan sebagainya. Jadi pakai konsep pembimbing, mentor dan sebagainya. Kekuatan kami ini, slogan ini dipahami, diselami. Jadi tidak perlu banyak cakap. Ulang slogan begini-begini, iya. Nah, jadi saya pergi ke mana-mana pun, apa slogan? Mari kerja bersama. Tapi ada juga guru besar tersasul lah. Mari kita bekerja sama lah. Biasa lah itu. Tapi yang bersama itu, ya, oke? Dan kita tahun ini pasti lebih baik. Nah, maksudnya kita mau dua ini kan. Satu, meningkatkan kualitas sekolah dan kemenjadian murid. Dua inilah kita fokusin. Jadi mesti up sentiasa, ya. Oke. Objektif kita pada ketika itu Green Purata 5-2 dan juga LMS 90%. Untuk kami mau pastikan lebih ramai yang dapat sijil. Selepas itu bolehlah mereka memilih subjek-subjek untuk diambil pada tahun hadapan. Sebab itu tinggi ini 90. Oke, ini objektif kami. Oke, teruskan. Nah, ini isu kami. 7 sekolah menengah belum capai grade JPS 5.20 2019. Dan 4 buah sekolah belum capai LMS 90% SPM 2019. Jadi kita buatlah begitu ya. Kami 2019 grade purata PPD Ranau 5.27. Sabah ketika itu 5.34. Jadi Ranau ini dalam tempo 5 tahun ini sebenarnya sentiasa di atas pencapaian negeri. Oke, LMS kami 2019 88.83. Jadi kita mau up PG 90. Oke, teruskan. Nah, baik, ini intervensi yang kita buat. Ini program, kalau tidak program SPIK, yang mana program kecemerlangan yang ada warna-warni ini, program kecemerlangan PPD dilaksanakan, kita senaraikan yang ada dalam PSU atau ada dalam plan tindakan. So kita atur balik, simakan intervensi, mana-mana program terdahulu yang tidak berkesan boleh dihapuskan. Sebab itu yang warna purple ini hapus, eliminate. Kemudian ada juga yang kita kekalkan, sustain, warna putih. Dan ada yang kita kurangkan warna kelabu. Ya, masih perlu tapi kurangkan. Ya, nomor 7 patutlah kita tidak pergi melawatkan karena kurang. Penlawatan penendarasan kurang, tapi pada ketika itu kita semua dalam pandemik ataupun PKP. So yang kena tambah warna hijau banyak nih yang kami kena tambah, oke? Dan juga yang diwujudkan tiada, tapi kita wujudkan. Jadi betul lah itu jaringan dan jaringan PPD lain dengan institusi. Jadi hari ini nih menepati kehendak kami. Nah, jaringan dan jalinan.
PBL kita tambah lagi, ya, dan juga talian kasih. Talian kasih ini kita daripada ziarah cakna. Ziarah cakna ini kita datang, tapi talian kasih ini kita boleh berhubung dengan ibu bapak, dengan pelajar melalui apa sahaja kaidah. Nah, dia begitu. Oke. Jadi akhirnya bila kita buat ini, coba Joel. Nah, dia punya program-program performance tracker ada di situ bulan Julai, September, Desember dan sebagainya, yang mana berakhir bulan Februari tahun lalu, ya, sebelum SPM keluar. Dan kita dapati ini pun kita punya plan tindakan untuk memulihkan ini berjalan. Kita wujudkan satu lagi dipanggil SPAK, ya, sokongan profesionalisme kecemerlangan akademik sekolah, yang mana tim-tim BPPD ini dibahagi kepada 3 kumpulan, diterajui oleh 3 orang SIP partners kami, ya, 3 orang. Jadi melawat ke sekolah, membimbing kumpulan sekolah menengah ini terutama sekali dalam peningkatan akademik dan lebih khusus kepada program di bawah Canvas strategi. So akhirnya ini program ini one page OPPM. Nah, ini pun sudah, ini biasa lah ini. Oke, teruskan. Nah, akhirnya dia begini. TOB 5.27 akhirnya kami dapat JPS peringkat daerah SPM 5.10. Nah, jadi memang meningkatlah, ya. Begitu juga LMS KPI 2 daripada 88.83 LMS kita capai 92.57%. Tapi yang di tengah-tengah OTI ini masa pandemik agak susah, jadi kami risau juga itu, sebab masa percobaan JPS kami 6.25 dan masa percobaan SPM kita punya LMS pun baru 59.33. Dan untuk makluman kami sudah sedia menerima apa sejak keputusan SPM 2021 2022, sebab kami punya percobaan 6.44. Nah, tapi di peringkat negeri dibentangkan pun semua turun, pengarah pun biasanya kita sedia A. Tapi mana tahu ada kerja, mana tahu ada kerja. Yang baru habis kemarin dulu dan akan sambung lagi SPM 2. Oke, kami ada calon. Oke, teruskan. Nah, inilah semua meningkat, syukurlah. Yang warna kuning itu peningkatan dari segi LMS. Oke, JPS Temburama ada turun, ada yang menurun lah sedikit. Tapi ini yang kita akan telah buat program SPAK lagi pada tahun ini. Oke. Oke, saya rasa ini kita masuk kepada agenda sudah yang equity. Ada juga kami buatlah dan semakin mengecil, LMS di sini semakin mengecil. Dan ini tahun inilah yang kita akan rancaklah buat equity, sebab dia masuk dalam DP nasional dan sebagainya lah. Oke, teruskan. Saya pikir ini oke juga, nanti kita kasih kongsi lah bahan ini. Dan kita akan tindakan susulan yang kita buat, kita laporkan sentiasa dalam DP. Kita buat penambahbaikan, pemantauan dan akhirnya penyebaran kejayaan-kejayaan. Untuk makluman rekan-rekan Tuan Haji, kemarin kami telah buat majelis apresiasi peringkat PPD di Hotel Perkasa. Dan kita selitkan program itu 4 dalam 1. Satu, majelis apresiasi, semua sekolah tetap dapat sijil. Jadi disebut, dipaparkan paling banyak SMK agama Muhammad Ali 51. Jadi dipaparkan. Paling sedikit 3. Ada juga sekolah dapat 3 sekolah rendah lah SKM. Tapi baru kita tahu yang SKM kami ada 23 orang hanya murid satu sekolah. Pun dia dapat 4 anugerah. Jadi itu bagi kita ucap kita nih ya. Semua guru besar PP pengetua naik pentas terima anugerah masing-masing.
Selepas itu kami lancar PSO kemarin untuk 20-25. Kemudian lancar di perhimpunan di bulanan kita putuskan 2 kali. Sepatutnya bulan Februari, tetapi pada bulan Februari kes COVID di Ranau ini meningkat dan lebih 20 sekolah kami ditutup. Jadi arahan tidak boleh buat apa-apa program bersemuka. Oke, jadi kita buat serentak. Dan yang terakhir kami lancarkan pemakaian batik. Nah, saya mau cerita sedikit nih. PPD di Ranau ini etnik dusun adalah yang paling banyak. Dan dalam dusun ini kita sudah kenal pasti ada satu persatuan pemelihara budaya 10 corak pakaian di Ranau yang etnik Ranau. Jadi dibahagi-bahagikan, ada di pejabat daerah promosi 1 corak, ahli pejabat parlimen 1 corak, adun 1 corak. Jadi di PPD mengambil 1 corak. Jadi yang ini yang saya pakai ini, saya promosi lah ini kan. Ini dipanggil jalur, ini baru curang. Jadi ini belum boleh digunakan sebagai pemakaian batik Malaysia setiap hari Kamis, tidak boleh. Jadi kami telah buat, tengok, kaji apa itu batik. Batik ialah corak berulang-ulang-ulang. Jadi ini diulang-ulang seperti yang dicetak seperti yang saya pakai kemarin. Nah, jadi begitu cantik, hanya dia punya potongan dia. Sebab baru juga sampai, saya kata potong saja, kamu ingat saya punya badan lah, saya bilang. Nanti kita auto balik lah. Jadi yang perempuan itu saya pun tidak tahu macam mana diorang kasih pasang. Kebetulan untuk perempuan tuh saya punya kawan satu bilik, guru besar salah satu sekolah di Ranau. Jadi kami naik dua-dua. Jadi apabila ini dipetankan, PPD Ranau telah membawa batik etnik Ranau dalam pemakaian setiap hari. Nah. Ya. Boleh lepas ini. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak mau banyak lagi perkongsian yang boleh kita buat, tapi itu untuk kali ini ada 3 lah itu. 1, slogan kami, macam mana kami bina, macam mana kami terjemahkan dalam kerja hari-hari. Kedua, program Canvas strategi menutup jurang, LMS dan GPS. Dan ketiga, mempromosi budaya tempatan, seni tempatan. Nah, untuk dibawa di peringkat masyarakat dan juga negeri Sabah. So, terkesar bahasa, saya mohon maaf, itu kelemahan saya sendiri. Yang baik, seperti yang Tuan Haji pengarah bagi tahu, boleh ambil. Yang tidak baik, simpan di sini, saya Tuan Haji. So, itu saja. Sekian dan terima kasih. Buat sedikit perkongsian apa yang dari PPD Kubang Pasu. Sebelum tu saya ni pernah bertugas di Sabah, tuan-tuan, di Nabawan dan Kedah. Oh, jauh. Daripada tahun 1989 sehingga tahun 1995. Jadi alhamdulillah saya dapat hadir, sebelum ni pun pernah hadir dalam organisasi dan sebagainya. Dan saya pun ada waris di anak Sabah, ada 2 orang yang lahir di Sabah. Jadi pada tahun 2013, tuan-tuan, saya bawa anak saya main ke Nabawan. Tengoklah tempat lama, tempat rumah dilahirkan, rumah panjang, kayu tu kan. Dan dah sampai di airport tu, immigration tanya, kenapa ikut laluan sini? You kan Sabahan, dia cakap. Sebab anak IC saya 2 orang tu memang IC Sabah. Begitulah. Masa 89, Ya. sebenarnya kita satu bahagian. Saya di SMK 6 ketika itu. Allah. Tuan, saya ada sejarah di SMK Tenem. Saya di SMK Nabawan, saya nak ucap hebatlah SMK Tenem tu masa tu pernah dapat anugerah Sekolah Harapan Negara yang pertama. SMK Tenem. Dan saya pernah pergi melawat, tuan. Saya pernah, kami keluar pergi tengok, memang hebatlah, memang hebat.
Masa tu saya ingat kita pernah buat tandingan antara bahagian melibatkan 4 daerah tu peringkat bahagian, dan tim warga, sebahagian warga tim kami berada di sekolah tu. Dan suatu kehebatan ialah tanpa warden, tanpa pekerja kebersihan, tapi sekolah sangat bersih dan sangat cantik. Itulah di SMK Tenam sekitar tahun 90-an dulu. Dan saya pun alhamdulillah kali ini ada peluang berjumpa dengan beberapa orang rakan yang pernah bekerja dengan saya di Nabawan dulu. Saya jumpa Tuan Iqbal di JPN kemarin, Puan Jun, kemudian sempat kontak dengan Cikgu Sugiharto, dulu pun pernah di jabatan, saya ingat tuan kenal semua. Itu semua kami pernah bersama di Nabawan dulu. Jadi dapatlah sekarang anak murid pun mereka masuk dalam grup, ramai duk kontak sekarang ni. Duk minta pergi kena bawa lah kemarin tak tempat lah saya. Okay. Jadi satu lagi sejarah saya ialah kami punya verifikator Tuan Linus mana satu saya pun tak perasan. Saya duk cari Tuan Linus. Dia adalah kami punya verifikator untuk bikin PPD pada tahun. Dia masuk sekolah. Oh ya, saya cari. Memang kemarin saya memang nak cari dia. Jadi dia adalah verifikator kami dalam bikin PPD baru-baru ni. Tapi secara online lah tuan. Jadi saya ambil peluang sini untuk share sedikit lah apa yang kami ada di Kebun Pasu, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam ni adalah kami punya, saya sebenarnya panjang ni, saya ambil part saja yang untuk tujuan pembentangan saja. PPD Kebun Pasu kami peneraju. Kalau dia kecil sikit lah, tapi saya explain saja lah. Ini adalah kami ada tiga platform data yang besar, tuan-tuan. Sebab saya punya, macam saya cerita kat Tuan Lino dulu, saya punya prinsip pengurusan very simple. Saya kata D4I. Jadi D-I-I-I. Everything start with data, saya kata. Jadi kami ada tiga platform. Satu platform ialah platform dari segi pentadbiran dan pengurusan. Yang ni platform pentadbiran dan pengurusan. Satu platform data. Nanti ada banyak, saya tunjuklah sikit-sikit. Tapi saya akan fokus kepada integrated support system saja. Tak lagi nak. Dan kemudian second punya tu ialah one stop center untuk pembelajaran. Dan satu lagi ialah dashboard. Jadi ada tiga big data yang kita ada dalam sistem kita. Dan tapi hari ini saya akan fokus sedikit lah. Okey tuan-tuan, go through. Dalam dashboard ni banyak. Inilah antara kita punya data, kita punya program, apa-apa semua dalam sistem ini. I bimbing, go through sudah lalu, termasuk tempahan bilik, tempahan PKD, kemudian sahabat sekolah, sistem taklimat pagi, jaringan. Itu jalinan ni tuan-tuan ialah school base, dan juga penghargaan pengiktirafan dan kecemerlangan sekolah itu ada dia punya tu. Dia sebenarnya setiap data yang kita bangunkan ni adalah data-data yang berasaskan isu kita di PPD. Saya bagi contoh macam penghargaan dan pengiktirafan itu. Penghargaan dan pengiktirafan ini kita bangunkan satu sistem supaya sekolah boleh updatekan dia punya pencapaian itu sepanjang masa. Kita tak mau setiap kali kita nak buat majlis anugerah kita terpaksa kutip berulang-ulang kutip. Jadi dalam tu saya pun boleh akses anytime. Maksudnya pencapaian setiap sekolah dia ada dia punya tapak masing-masing, dia orang boleh update setiap bulan. Tapi dalam tahun 2020 dia tertangguhlah sikit, memang agak ni. Tapi data masih ada simpanan daripada beberapa tahun. Okey, next tuan-tuan. Ini strategic plan kami lah. Ini saya ingat saya tak perlu sentuh lah yang ni. Terus ini kajian tindakan kami dah mula daripada tahun 2019, 20 dan 21 pun saya bawa satu kopi. Sebab saya pernah janji bawa kan satu kopi yang 2021 ni kita dah buat keluar. Ini antara niche area kami. Setiap tahun kita buat daripada 19, 20 dan sekarang 21 dan 22 sekarang kita pun sedang proses. Okey, next tuan-tuan. Saya nak fokus kepada ini peneraju. Peneraju ni ialah monthly bulletin. Monthly bulletin yang kita keluar setiap bulan. Ini dia punya dalam 12 muka surat. Inilah setiap bulan. Daripada tahun 2019, 20, 21. Tak pernah miss lah setakat ni. Tak pernah miss lagi setiap bulan kita mengeluarkan berita kita setiap bulan. Okey, ini saya tunjuk 2020 saja. Dan semua ada dalam ni. Ini 2021, ini yang kita keluarkan dah semua. Okey, sampai di sinilah tuan-tuan. Ini yang saya sebut integrated support system itu.
integrated support system ni berasaskan kepada program yang kita semua kita tahu, IBIMBIM, yang saya ingat pada tahun 2020 kita telah pun diperkenalkan IBIMBIM yang dihasilkan PPD Batu Pahat. Pada ketika itu Tuan Simon sekarang jadi pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Johor, tuan-tuan. Dan apabila kita dapat IBIMBIM ini di peringkat daerah, kita menerima taklimat di pejabat pendidikan daerah Padang Tarap saya pada 26 bulan Ogos 2020. Kemudian kita balik, kami pun daripada IBIMBIM ini sebenarnya bila kita ada satu perkara yang kita nak top up. Apabila IBIMBIM ini kita tahu satu sistem pemantauan, cuma di setiap kita semua kita ada database. Jadi kami duduk, saya pun duduk tengok, kita melihat ada keperluan supaya bila pegawai-pegawai ini bergerak ke sekolah, dia ada satu backup data. Kita nak pergi sekolah, kita nak bawa data. Jadi saya pun duduk dengan satu tim pegawai, saya kata why not kita bangunkan satu database yang boleh bila pegawai ni dia nak pergi ke mana pun dia ada sistem itu. Dan sebenarnya peringkat awal bila kita bangunkan berasingan integrated support system ni, kita bangun berasingan dan kita nak korelasikan dengan IBIMBIM tu. Kita nak minta pada ketika itu untuk bagi daerah kami nak mohon kepada kebenaran daripada PPD Batu Pahat pada ketika itu untuk buat sub dalam tu, sub link pautan kepada IBIMBIM, supaya bila pegawai kita pergi ke sekolah, data-data yang ada dalam integrated support system ni, lagi saya tunjuk data dia tak perlu tengok dua sistem, tuan. Dia tak perlu tengok dua sistem, dia perlu je satu sistem. Dalam tu everything ada. Sebab tu kita ada 3 platform tu, everything dalam tu. Jadi pegawai bila dia nak pergi sekolah, dia nak tengok SKPM daripada standard 1 sampai ke belakang semua ada. Dia nak tengok layak CDA, dia tengok kehadiran, dia nak tengok apa ni tu. Dia akan dalam tu dia boleh buka bersama. Sekarang ni kita terpaksa buka berasingan, IBIMBIM kita buka, yang ni kita buka. Jadi kalau dia nak pergi satu sekolah, dia terus boleh link buka daripada sini, dia boleh tengok terus data sekolah tu, dan dia boleh sampai sekolah dan dah ada data yang sesuai. Walaupun tak begitu, ada lagi part-part yang kita nak tambah tahun ini, tetapi sekurang-kurangnya database kita dah ada bagi setiap sekolah di daerah Kubang Pasu. Kebetulan daerah Kubang Pasu pun 83 sekolah, lebih kurang dengan Ranau juga 82 kan. Okey, itulah sedikit basic konsep kenapa kita bangunkan integrated support system ni. Okey, tuan silakan. Ini saya punya IC, saya masuk sendiri. Takut ni dia berkata pegawai saya masuk. Memang saya daily saya tengok. Ini saya punya. Ini tak saya tu, selamat datang nama saya masuk, saya screenshot saya punya sendiri, senang. Okey, kemudian di atas tu kecil sikit dia ada laporan kita, data utama kita adalah SKPMG tu yang bagi tahu. Saya screenshot terus daripada sistem. Sebab saya nak tunjuk real punya, saya tak mau buat apa ni satu PowerPoint lain. Saya screenshot terus. Ini sistem dia terus ni. Jadi kita ada SKPMG tu, itu untuk by school. Laporan standard tu dia go through daripada standard 1 sampai standard 4. Yang tu, kemudian kehadiran, kemudian laporan layak sijil yang kita ada, dan kemudian di ujung sekali ialah laporan prestasi sekolah. Laporan prestasi sekolah ni, semua elemen ini kita boleh buat comparison antara tahun. Dalam sistem ni kita boleh baru sampai 2020 sebab kita punya SPM 21 belum ada lagi. Jadi kita sampai 2020, jadi 18, 19, 20. Jadi pegawai boleh buat comparison antara sekolah. Dia boleh masuk dalam dia boleh buat comparison antara sekolah apabila dia masuk. Okey tuan-tuan tu. Ini kami punya sekolah ada 58 sekolah rendah dan 25 sekolah menengah. Okey, teruskan tuan. Inilah saya tunjuk simple je. Contoh laporan SKPMG tu. Laporan SKPMG tu dia akan masuk sini. Saya bagi contoh bagaimana apabila pegawai pilih tahu, dia boleh tengok mana-mana sekolah. Secara satu data ataupun by sekolah, dia boleh ambil mana-mana. Jadi bila kita tu sekolah mana, macam contoh sini pilih saya ambil sekolah menengah ni. Ini sekolah menengah. Jadi setiap standard tu dia ada markah mereka setiap tahun. Dan kita macam biasa kita guna sprinter, kita guna walker, kita guna recovery, terus dikategorikan dalam sistem itu. Jadi setiap pegawai yang pergi sekolah tu, dia tengok data tu, dia tahu sekolah ni duduk dalam, kalau standard 1 dia mungkin duduk di sprinter, mungkin standard 2 dia duduk di walker dan sebagainya. Dia automatic dia akan generate base kepada data yang kita dah
Kita letak di sini 90 ke atas adalah sprinter, 80 ke atas walker, recovery 70 dan climber tak ada lah sekat ni bawah tu. Jadi ini macam mana kita bangunkan dia punya tuan-tuan. Jadi setiap standard tu ada. Okey, teruskan tuan. Dia kemudian ini by standard. Maksudnya kalau kita nak tengok detail by standard, kita masuk di sini. Sekolah dia pilih tahun, dia pilih kategori sekolah, dia pilih standard apa dia nak tengok. Di sini dia punya data. Saya ingat saya screenshot satu di bawah ada contoh. Ini contoh dia. Dia boleh tengok by standard. Dia tengok standard 1, standard 2, standard 3 semua dia boleh tengok 3.11, 3.22 dan sebagainya. Kemudian okey, next tuan. Ini sekolah menengah, saya screenshot lah. Okey. Kemudian seterusnya kehadiran contoh. Cuma tahun 2020 tu kita isu kehadiran ni agak inilah sebab PDPR apa semua. Sekarang ni kita tak update data tu. Kita tunggulah dulu yang tu. Tetapi kita ada data tahun 2018 dan 19. Kita ada data di sini. Ini contoh bagaimana persentage tu dan kita kategorikan sekolah tu dalam kategori apa. Okey, kemudian teruskan. Ini layak sijil. Layak sijil ni pun kita tahu KPI kita sama juga. Kita boleh tengok terus sekolah tu. Macam ni saya ambil 2019 dan 2020. Dia boleh buat comparison dan di ujung tu dia akan ada naik turun semua. Dia auto calculate dan pegawai boleh tengok terus. Untuk yang ni Rida SPM. Jadi setakat ni sampai 2020 lah tuan-tuan. Yang kita akan tengok. Okey, terus. Ini adalah laporan keseluruhan. Laporan keseluruhan ni dia akan compare setiap kategori tadi. Dia boleh ambil tahun sebelum dan tahun semasa, kemudian dia ambil kategori apa, dan kemudian dia akan buat comparison antara dua tahun itu. Dan pegawai akan dapat data apabila mereka nak pergi tengok mana-mana sekolah yang sebelum dia memantau. Jadi okey, teruskan tuan. Samalah. Dia ada kategori tu, dia ada kehadiran, dia layak sijil di bawah tu. Bila kita klik saja dia punya item tu, dia akan keluar ikut kategori. Dan dia akan tunjuklah contoh-contoh macam mana. Bila papar tu dia akan keluarkan data by setiap komponen yang ada tu, mengikut keperluan pegawai tu. Kalau dia nak pergi tengok SKPM, dia tengok SKPM lah. Kalau pegawai HEM nak tengok kehadiran, dia akan klik kehadiran. Akademik mungkin dia tengok layak sijil. Jadi ini contoh. Okey, teruskan. Saya nak habis ni. Ini semua contoh-contoh yang saya screenshot daripada sistem setiap kategori itu. Dia akan papar macam mana dipaparkan. Okey. Jadi saya ingat itu sedikit perkongsian yang ringkas lah. Dia beritahu dalam 15 minit. Jadi saya pun ready 15 minit lah tuan. Ada lagi lah kita semua tu. Dia cuma 15 minit, saya ready 15 minit. Saya ingat itu saja. Sekali lagi saya ucap terima kasih atas peluang ini dan saya sangat bersyukur dapat hadir ke negeri Sabah. Saya duduk 6 tahun di sini dulu. Banyak sejarah saya di sini. Dan ini adalah satu peluang saya. Dan hari ini dapat ke Ranau. Saya pernah datang Ranau dulu. Ketika dulu masa sekolah dulu pernah. Apabila jalan di Gunung Mas tu runtuh tuan. Pernah runtuh dulu. Dan kami bila nak balik ke Nabawan terpaksa ikut Ranau. Keluar di Tambunan. Saya tak boleh bayangkan pada ketika itu. Kalau saya tengok sekarang, saya menangis jalan pada ketika itu. Saya menangis. Itulah sejarah saya lalu ikut Ranau. Jadi itulah satu ketika dulu. Jadi saya ingat Tuan Negara, Tuan PPD dan semua rakan-rakan, saya mohon undur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali ke Sabah. Demikian tadi tuan-tuan dan puan-puan, kita sama-sama telah mengikuti perkongsian dari Jabatan Pendidikan dan Kedah yang telah disempurnakan oleh yang berusaha Tuan Mahathir bin Ismail, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Kubang Pasu Kedah, yang bertajuk ISSKP ataupun Integrated Support System Kubang Pasu. Majlis merakamkan ucapan terima kasih. Jadi rasanya kita boleh buka kalau ada sedikit soalan ataupun apa-apa perkongsian berhubung dengan pembentaran sebentar tadi, ataupun kita teruskan dahulu. Sekiranya anda jangan dibawa balik ke Kedah, boleh diutarakan sekarang. Silakan, sama ada persoalan ke perkongsian ataupun sebarang cadangan. Sekiranya ada, ataupun jiwa sudah di dalam pak nih. Silakan. Terima kasih pengacara majelis.
Selamat pagi, salam sejahtera kepada semua rombongan. Saya Bukias bin Kapung, Kaunselor Pendidikan Daerah Dipilih Ranau. Saya berdiri sini bukan untuk bercakap, tapi saya terharu dengan seorang cikgu saya berdiri bercakap di situ tadi. Selamat datang cikgu hadir. Saya adalah anak murid cikgu Tina Bawan. Dan juga Tuan Haji Muhammad Aziz adalah berpitator kami tahun lepas dalam sektor-sektor leader counseling. Terima kasih kedua-dua orang ini, saya amat gembira berjumpa pada hari ini. Terima kasih Tuan membawa mereka ke sini. Terima kasih Tuan. Itu saja daripada saya. Tadi ingatkan ada soalan, rupanya jejak kasih. Jejak kasih. Jadi kalau tidak apa-apa, barangkali kita teruskan dengan dua rangkap pantun. Cucu si Aki duduk di bendang, hampir habis pagi ditampi. Ilmu yang baik kita pegang, segala yang buruk kita letak saja ke tepi. Hijau sungguh si daun palas, manakan sama si daun sirih. Pengetahuan bertambah, penerangan jelas. Majlis mengucapkan terima kasih. Silakan. Okay, jadi kita teruskan majlis kita selepas kita dengar ucapan, selepas kita dengar perkongsian, dan ada pula sesi jejak kasih yang saya rasa pun ikut terharu sama dengan Tuan Bukias. Mungkin lepas ni boleh gambar lah Tuan Bukias ya, boleh share. Okay, kita teruskan dengan majlis menandatangani nota persefahaman saya rasa antara objektif utama kita pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan pada EJK bahagian ini silakan. Kita akan menyaksikan ramai ini 9 PPD ya, menandatangani nota persepahaman dengan Tuan PPD. Jadi Tuan PPD barangkali kita buat satu demi satu, disaksikan oleh Tuan Haji Rozaini bin Ahmad, Pengarah Pendidikan Negeri Kedah, untuk menyaksikan MOU yang saya rasa jarang-jarang berlaku dengan 9 buah PPD. Saya rasa sebagian daripada sejarah ya, Nam? Betul. Kita pun sangat terharu dan berbesar hati dengan kehadiran. Ya, sangat sebenarnya. Dan kita teruskan kan Tuan PPD, kerana Tuan PPD Ranau duduk di situ dan rasanya PPD tetamu kita yang akan berganti-ganti dan sambil disaksikan oleh Tuan Pengarah kita. Untuk itu yang pertama kita persilakan Tuan Muhammad Nazri bin Muhammad Nor, Timbalan PPD Daerah Langkawi Kedah. Dan semua timbalan mohon juga KPD silakan untuk menyaksikan bersama sesi yang bersejarah ini. Dan pegawai eksekutif tinggi mohon juga, dan timbalan-timbalan pengarah kalau boleh kita abadikan gambar sebalik kata orang. Sekeping gambar ini adalah sebuah puisi dengan 1000 kata-kata yang tidak kelihatan. Satu hari gambar ini akan bercakap. Jadi silakan. Dan para juru gambar bolehlah mengambil gambar dokumentasi. Abadikan gambar yang bersejarah ini untuk dibawa balik. Ya, dan mungkin boleh off LCD, oke. Oke, sesi pertukaran sijil, silakan pandang kamera. Oke. Kita teruskan seterusnya. Seterusnya dijemput dan dipersilakan Tuan Ahmad Basri bin Rahim, Pegawai Pendidikan Daerah Padang Terang. Selamat datang para nawawan. Oh, daerah berat-berat 30 orang. Sekolah daerah Pindrang, Parlimen, Mahathir Khalid. Mahathir Khalid.
Oke, kita bagi tepukan tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya kita persilakan Adik Saudara Hati. Kita teruskan dengan Pegawai Pendidikan Daerah Kubang Pasu, Tuan Haji Mahathir bin Ismail. Ya, Tuan Pungkias jangan lupa bergambar nanti. Rupanya dunia ini bukan juga besar, kecil saja, sempit saja. Yang istimewanya nampak hasil didikan. Ya, Tuan Mahathir pastinya berbangga dengan salah seorang muridnya. Kepuasan bagi seorang guru sebenarnya itulah ya, Tuan. Pasukan kita buat semua satu. Kita silakan sesi bertukar nota persepahaman. Kita bagi tepukan tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya dijemput dan dipersilakan Pegawai Pendidikan Daerah Pendang, Tuan Haji Wan Halim bin Ahmad. Terima kasih banyak. Pendang ya. Satu tanda tangan tuh bagi satu daerah akan mewakili sekolah di daerahnya. Kalau daerah Ranau mewakili 82 sekolah, kan? Jadi sebenarnya sesi menandatangani bukan calang-calang nih, sangat besar maknanya. Ya ubah lagi ke sistemnya. Kita saksikan sesi pertukaran nota persepahaman. Syabatan tahniah. Terima kasih. Oh, ada lagi. Banyak bakul Tuan PPD. Tidak apa, nanti kita kasih kuruyuk. Seterusnya dijemput dan dipersilakan Pegawai Pendidikan Daerah Kota Sta, Tuan Haji Isyam bin Zulkifli. Dipersilakan. Balik Tuan PPD, terbalik. Okey. Oh, ya ada lagi. Tuan PPD tidak cukup tangan Tuan PPD kali ini. 9 buah PPD. Syabas dan tahniah. Oke, thank you. Seterusnya dijemput dan dipersilakan Pegawai Pendidikan Daerah Baling, Tuan Abdul Rashid bin Abdul Rahman. Dipersilakan. Dam, kalau saya mendengar perkataan baling ini saya teringat sejarah. Itu dulu, Baling. itu dulu. Ya?
Tuan Pengarah, mungkin kalau ada rezeki ya Tuan Pengarah, adakah kemungkinan kami dapat bertemu dengan 9 buah PPD kalau kami ke Kedah? Wow, 9 seluruh habis PPD. Mudah-mudahan. InsyaAllah panjang umur rezeki. Masih berkesempatan lagi Tuan PPD, dan PPD Majus masih ada masa, semoga sempat. Lagi ada sempat kalau sudah kerja. Baik, Bu, ya kan Tuan? Full time boleh ikut ya. Jadi kita dengar doan, timbalan kita dengar tuh. Buat tangan daripada daerah Bali. Terima kasih diucapkan. Seterusnya dijemput dan dipersilakan Pegawai Pendidikan Daerah Kulim Bandar Baru, Tuan Zulkifli bin Ahmad. Dipersilakan. Jadi Tuan PPD mengikut maklumat Tuan kita ni pun hampir bersara juga nih. Lebih kurang. 1 minggu alatan. 1 minggu alatan. Boleh jumpa lagi. Semoga dapat kita panjang umur dan rezeki. Beda, kalau kita tengok aura menandatangan nih, macam ada iras-iras mau jadi YB pun ada. Ada kan? Amin. Macam. Mudah-mudahan. YB tetap YB yang besar. Thank you. Kita bagi tepukan tuan-tuan dan puan-puan. Dia bawa. Tidak lupa ada buat tangan. Ada buat tangan Tuan PPD. Terima kasih diucapkan. Seterusnya dijemput dan dipersilakan Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Mudayan, Tuan Mokhtar bin Mansur. Dipersilakan. Seterusnya dijemput dan dipersilakan Pegawai Pendidikan Daerah C Kedah, Tuan Azhari bin Abdul Rashid. Sesi pertukaran yang ke-9.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan, majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih atas kerjasama semua penandatangan tadi. Kalau nak tulis boleh juga. Mana kau terlupa kan? Bonsiko. Bonsiko. Ya, Nadia nak hantar gambar tapi Nadia hantar dengan Syamizan. Oh, Syamizan, okey. Aramaiti. Aramaiti. Kalau begitu saya kena balas kihoi. Aramaiti dia macam Aramaiti dia macam keramaian kan? Aramaiti macam tu kan? Dia macam ada tanda suruhan kat mereka kan? Saya dengar saya sampai kihoi. Nanti cakaplah sebagai sahabat mungkin ada kod terbeli apa-apa kan? Nanti bila dia kasih cashier tu kasih duit balik, Bonsiko. KOU tu kau lah. Lepas tu kalau dia cakap terima kasih, kita nak cakap sama-sama niagal. Tapi kalau dekat KK sebab di KK dia banyak kadazan kan, dia lain sikit lah. Yang ni boleh guna kat Ranau. Ranau majoriti dusun. Okay, terima kasih datang. Lama sikit banyak kita boleh kongsi makanan tradisi kami lagi. Lepas tu boleh buat fashion show, mana tu boleh pakai baju kan. Datanglah. Ada banyak jenis kan yang baju tu? Banyak. Yang tadi tu baru satu. Ada yang skirt. Ada yang sleeveless. Kalau datang macam siapa-siapa PPD nak datang kan, sebab dia SIC, nanti Nadia kongsi dengan Tuan Syamizan yang gambar tu semua. Lepas tu nanti bolehlah kita buat macam setengah hari ke satu hari gitu. Jadi kita selain ada ni jadi kalau kita ada macam siapa-siapa PPD nak datang, kita buat perkongsian yang ekstra sikit lah. Selain daripada ilmu, kita boleh buat perkongsian makanan ke, perkongsian pakaian tradisi ke. Sebab kebetulan Ranau memang terkenal Gunung Kinabalu tempat turis kan. Sayang macam hari ini dari pakai sepindah sangat. Betul kan? Kita datang lagi ya. Silalah datang. Bonsiko. Bonsiko. Nadia. Arigatou gozaimasu.